Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebenarnya saya nak sambung sikit ni tentang saya kata macam mana ulama boleh formulakan daripada Quran dan hadis ni, dia boleh manfaatkan semua boleh dah ni. Dan insya-Allah kitab kita ni kitab kita ni sebenarnya dia bukan setakat sifat 20. Rasa boleh saudara tu. Kalau tak ada interaksi dengan saya terus boleh. Kalau rasa saya jauh bergaung, saya boleh rapatkan semua, jangan suruh saya telan. Saya ni kena melawak-melawak juga, minta maaf perangai saya lawak gitu. Pertama dalam majlis ilmu macam ni saya suka tak terlalu formal lah. Maksudnya saya sebagai guru besar tak, saya tak anggap saya diri saya gitu. Saya suka mengaji dalam keadaan mesra. Maksudnya kalau soalan pun, kalau ada benda-benda yang saya sebut, Ustaz terus nak tanya saya, tak tunggu majlis akhir pun saya terima buat masa ni lah. Saya memang terima itu. Kalau guru lain kalau dia tak bagi, tuan-tuan jangan buat lah. Saya memang saya suka pasal itu. Saya tak buat. Asal saya nak sebut ialah kitab yang kita ni bukan sahaja setakat sifat 20 yang ada, bahkan dia keseluruhan perkara yang diijma' oleh i'tiqad, diijma'kan oleh ahli sunnah wal jamaah. Rasanya kita biasa dengar perkataan ni, yang semua perkara diijma'kan oleh ahli sunnah wal jamaah ada dalam kitab ni. Semua ada. Satu, kalau saya sendirilah, kalau di pondok, memang kalau pondok Keruh ni antaranya tempat saya duduk ni, dan boleh kata kebanyakan institusi pondok yang belajar dengan kitab pondok dan sistem pondok, biasanya kitab tauhid, yang inilah kitabnya. Tapi sebelum nak menghadap kitab ni, dia ada kitab basic dia yang bawah. Biasanya dah lepas dah ada kemahiran dalam ilmu sifat 20 tu, baru dilepaskan untuk belajar kitab macam ni. Pasal dia agak bahasnya mendalam sikit. Kalau kita bahas lah, kalau dengan matan dia tu, dia masih basic asas. Huraian dia perlukan pada ilmu yang sebelum ni dah dipelajari. Tiba-tiba orang kata nak naik tingkat 20, mula tingkat 1 terus menghadap tingkat 20, takut mengah ni, tak larat nak naik. Satu biasanya bawah-bawah. Yang ni kalau ikut antara kita atas lah, atas dari segi benda yang kena hafal. So, bila sebut kitab pondok ni sekalian, kalau kitab tauhid, inilah matan, saya nak kata penjudah, tidak juga, pasal ada lagi beberapa kitab yang atas pada ni. Tapi kalau nisbah matan syair yang dihafal untuk memudahkan mengingati perkara-perkara yang diijma'kan oleh ahli sunnah wal jamaah, yang menjadi i'tiqad asas dalam bab tauhid, inilah kitab ni. Itu sedikit tentang macam mana ulama boleh formulakan dan diisi dalam kitab tauhid yang kita nak baca ni, insya-Allah tentu. Kemudian saya nak sebut satu perkara lagi, sebab bila sebut kata ilmu tauhid dan ilmu fiqh nanti saya akan mukadimahkan fiqh ni. Apa beza dia? What's the difference? Kalau sebut kata ahli sunnah wal jamaah, kalau dalam ilmu tauhid bila sebut ahli sunnah wal jamaah, dialah satu-satunya yang betul. Selain pada ahli sunnah wal jamaah, dia tak. Maksudnya dia di luar bidang Islam. Maksudnya dia bukan Islam. Satu bahasa lah ni orang sebut apa? Syiah, Wahabi. Apa gila sebut bahasa-bahasa. Kalau dulunya pahaman-pahaman yang tak mengikuti ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, apa-apa saja yang pahaman tu, kalau ikut yang sebut dalam hadis Rasulullah kata, sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Kama qala, umat aku akan berpecah pada 73 puak. 73 yang kata ulama yang dimaksud oleh Rasulullah tu adalah firqah ataupun kumpulan, parti, kumpulan, grup dalam bab ilmu tauhid. Yang 73 firqah tu, walaupun dari segi nama partinya banyak, tapi kalau kita kategorikan masing-masing, dia memang tak akan lari satu saja. Wahidatun fil jannah, Islani wa sab'una fil nar. Satu saja dalam syurga, 72 lagi dalam neraka. Yang satu tu, yang itulah dipanggil, yang selalu masyhur disebut ahli sunnah wal jamaah. Yang tu formula dia dalam ni, semua dalam ni, ambil pada Quran hadis. Jadi kalau dalam ilmu tauhid anda sekalian, yang ahli sunnah wal jamaah dia terima, lain pada ahli sunnah wal jamaah adalah sesat. Kau kena faham. Fiqh nanti kita sebutlah kenapa fiqh dia ada terima mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Malik, Ahmad, lalu sebut Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Empat mazhab ni ialah yang muktabar, yang ulama terima untuk dipakai dalam bab fiqh. Tapi bab ilmu tauhid satu aja. Kenapa? Okey. Ini kita nak tengok beza kan. Apa dia different antara
ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Ilmu tauhid dan sekalian, bila ulama jadikan dia satu benda yang telah dimampatkan buku dalam ahli sunnah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sebab ilmu tauhid ni dia adalah satu ilmu yang ambil daripada ayat Quran, hadis, yang kalau istilah dalam ilmu usul fiqh ni dipanggil hadis dan Al-Quran yang dalilnya dalil qat'i. Itu istilah Arab sikit. Qat'i itu maksudnya benda yang memang pasti semua ulama mengiktiraf dan mengakui perkara ni adalah perkara besar dalam agama, tak boleh salah, tak boleh simpang sesat. Yang tu yang ambil buku dalam ilmu tauhid. Satu ilmu tauhid ni kalau yang ni dia punya base, lagi dia sesat, simpangnya sesat, dia mesti hidup. Pasal apa? Pasal yang ni yang dah qat'i. Kalau misalnya masalah kubur misalnya, ada orang mempertikaikan soal dalam kubur. Dalam ini disebut wajibun lambat sikit nak keluar matanya tu. Semua ada dalam ni. Saya kali-kali nak sebut teradap tu, nak potong-potong macam orang hafal Quran lah, nak ambil tebuk, ambil ayat tu bukan senang sangat lah. Kalau misalnya dalam bab lain lah, masalah setiap manusia di akhirat itu akan menerima suratan amalan dia. Wa wajibun akhdhul ibadi suhufa kama minal qur'ani wa'dan urifa. Ada disebut dalam ni. Nak cerita apa? Wajib i'tiqad mengikut al-sunnah wal jamaah, setiap orang hamba akan menerima suratan amalan dia di akhirat itu. Quran semua ada, hadis semua sebut, tapi dia sebut dalam ni. Tapi semua yang disebut tu adalah basic. Salah ni kafir. Ada orang mempertikaikan masalah menerima suratan amalan, kafir. Ada dalam Quran. Bahkan bukan saja ada, bahkan mengikut apa yang telah diformulakan berdasarkan hasil masuk mutlak muqayyad apa mengikut kaedah ilmu usul fiqh, memang semua ulama ittifaq mengatakan perkara itu ialah perkara besar dalam agama, wajib i'tiqad, wajib percaya, termasuk dalam perkara sam'iyat, tak boleh kafir. Yang tu baru muatkan dalam ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid ni dipanggil nas-nas dia, dalil-dalil dia, makna-makna dia, pengertian dia ambil pada Quran dan hadis tu, nas-nas yang qat'i. Maksud tuan-tuan kena hafal juga istilah-istilah syarak ni untuk mudah faham. Kalau terjemah Melayu, qat'i yang putus. Kerat apa pula putus? Payah je terjemah. Memang maknanya putus, tapi putus bukan makna kerat. Putus maksudnya perkara yang pasti. Tak boleh ditakwil, tak boleh diertikan dengan pengertian yang lain, tak boleh. Tak boleh lah. Waktu dipanggil putus yang qat'i. Itu tauhid. Fiqh saya kata nak sebut sekali. Sebut saja. Fiqh tuan-tuan, dia boleh terima ada mazhab 4 lah. Yang disebut Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Dan sebelum nak sebut lanjut, memang dalam fiqh tuan-tuan dia hanya boleh terima 4 misalnya. Fiqh lain daripada mazhab 4 ni ditolak oleh ulama. Satu perkara yang kena faham. Kalau ada muskil nak tanya apa, kalau nak tanya, tanyalah. Saya memang kalau ikut sesi kuliah saya memang akan buat macam ni insya-Allah perjalanan kuliah saya. Kalau di panjang umur saya boleh datang lagi, ada masa kita berjumpa untuk meneruskan kuliah ni. Setiap kuliah saya dalam masa lebih kurang, tengok munasabah 15 minit sebelum, kalau kata ni 10.30, sebelum akhir 15 minit saya akan berhenti untuk, kalau tak tanya masa ni pun, kalau tuan-tuan nak belajar tanya di akhir nanti, saya akan bagi masa untuk kita berdialog sikit apa permasalahan yang kita bincang khususnya. Kalau ada masalah lain yang luar pun, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya rojoklah tu buku tu ada lagi. Kawan-kawan yang boleh saya buat membincang pun ada lagi. InsyaAllah saya buat rujukan itu. Asal saya sebut ialah, dalam ilmu fiqh hanya boleh terima 4 mazhab je. Dan kenapa boleh banyak pula? Kerana ada sekalian, fiqh dengan tauhid dia berbeza. Dari segi hukum yang diambil daripada Quran. Quran ni saya sebut tadi, istilahnya dia ambil daripada nas Quran, hadis yang qat'i. Makna dia memang tak boleh lari lain. Kalau kata Allah ada, siapa berani kata Allah tak ada? Itu yang Allah wujud, wajib i'tiqad, mesti ada. Siapa kata tak ada Tuhan, kafir. Mesti itu. Allah Taala kidam. Buat misal gitu. Siap kidam ni makna apa? Makna sedia. Allah Taala memang sedia. Dia tak ada permulaan. There is no beginning for the God. Tak ada begin. Kalau ada begin from something, begin dia maksud ada permulaan. Siapa jadikan dia? Setiap benda mesti kalau ada permulaan, dia mesti ada akhir. Melayu pun gitu kan bahasa ni. Setiap mula ada akhir. Bila ada mula, tak mungkin Tuhan ada mula. Itu macam mana dia boleh ada? Dia memang ada.
Istilah Arab ni apa? Qadim. Yang tu, kalau ada orang kata Tuhan ni ada mula-mula dia tak ada, lepas tu dia buat diri sendiri. Itikad itu kafir. Kenapa? Dah mampat dah daripada Quran, hadis apa semua, nak siap. Baik dengan dalil Quran hadis, begitu juga diperteguhkan dengan dalil akli, akal. Kalau kita bahas dengan hukum akal pun cukup dah untuk menunjukkan kata Tuhan mesti bersifat gitu. Yang ni perkara yang telah memang ambil daripada nas qat'i, itu tauhid. Fiqh, dia bukan nas qat'i. Dalil tu ialah istilah dalam usul fiqh dipanggil dalil ni dalil ijmali. Ijmali ni apa? Ijmali ni bukan nama orang Jamali. Ijmali bahasa Arab mana dia ringkas. Dia ayat Quran yang dia tak menunjukkan makna dengan pasti. Bahkan makna dia tu boleh mengikut kaedah bahasa, mengikut kaedah dalam ilmu syarak. Sebab tu ada nas kata macam ni, ada nas macam ni, ada nas macam ni, ada nas macam ni, ada nas macam ni. Ada tak bersepakatan nas. Kalau sepakat pun makna dia tu tak pasti. Misalnya kalau sebut masalah orang perempuan misalnya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, sebelum tu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang kena talak oleh suami, dia ni orang perempuan yang ada haid, dia kena beriddah selama 3 quru. Quran kata gitu. 3 mesti. 3 tu apa? 3 quru. Quru tu apa? Bahas, tengok hadis. Tengok apa-apa yang pernah Rasulullah lafazkan. Tengok muarab pula dari segi bahasa macam mana. Nak menentukan makna quru tu apa? Yang tu ada khilaf. Satu yang fiqh Syafi'i cara ambil hukum macam ni. Hanafi cara ambil hukum macam ni. Hambali cara ambil macam ni. Siapa? Hanafi cara ambil macam ni. Satu hukum boleh beza-beza. Ada kata quru mana suci, ada kata quru mana haid. Satu yang boleh timbul ilmu fiqh. Satu fiqh ni dia boleh tengok Syafi'i lain, Hanafi lain, Maliki lain, Hambali lain. Pasal apa lain? Pasal dia ialah benda-benda yang tak pasti dalam fiqh. Satulah dipanggil furu'. Kalau yang memang asal dalil nas yang putus, satu dipanggil qat'i. Tu usul. Itu istilah-istilah yang ada dalam ilmu Islam kita. Cuma ada sekalian, kalau kata saya tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan tahu ke mana yang qat'i, mana yang ijmali jadi? Tahu? Ilmu Islam tahu? Arab dah tu. Doroba pukul. Boleh lah doroba kan. Kalau sebut hal lain-lain lagi pening je. Doroba pukul. Siapa kata pukul? Daraballahu matalam. Wadrib lahum matala. Pukullah kamu akan misal. Maksudnya mana pukul? Doroba dia buka Kamus Marbawi. Ada 21 terjemahan doroba. Kita tahu satu je. Tu pelajar bahasa Arab tu. Kalau bahasa Arab tak tahu lagi tak kerti apa. Tu pun translation only. Belum tengok mana syair yang menunjukkan makna pukul. Mana syair yang menunjukkan kata dia makna misal. Mana syair dengan makna apa? Membuat perumpamaan. Bukan senang tuan-tuan nak belajar tu. Saya nak sebut apa ni, nak kata ulama dulu dia nak bahas satu-satu hukum sampai macam tu. Asal saya tanya tadi, tuan-tuan nak kerti ke nak kenal mana dia qat'i, mana dia ijmali, kerti ke? Bila tak kerti nak kenal ijmali dengan tafsiri, dengan yang qat'i, tuan-tuan boleh kenal ke mana usul, mana furu'? Tuan-tuan boleh kenal? Boleh? Tak kerti tuan-tuan. Nak tahu dia siapa? Orang yang pakar. Macam kita kata sebut masalah nak berubat lah. Cakap pergi dresa ke hospital tu, ambil panadol pening kepala. Boleh, mana-mana dresa boleh pergi. Ya. Nak putuskan ada kanser, kena pembedahan, mesti menjalani rawatan gini, ubat gini boleh, yang ni bahan-bahan macam ni tak boleh, yang ni boleh. Tu kena jumpa spesialis. Jumpa je, temu janji je 300. Kalau pergi klinik biasa ni boleh lah RM13, RM15. Tak tahulah ipuhnya value berapa kan, 25, boleh lah jumpa doktor biasa ni. Tu klinik biasa. Nak jumpa spesialis bukan hal tu. Orang pakar je boleh menentukan ni kena bedah, ni kena betul, yang ni tak perlu bedah, ni ubat suntikan cukup, yang ni pakai ni cukup, yang ni cukup. Pakar je boleh bagi keputusan gitu. Betul tak tuan-tuan? Masalah agama ni, jangan anggap semua orang title ustaz dia boleh bagi. Ni hukum, ni hukum, ni hukum, ni hukum. Dah. Belum tentu.
Kaedah kita Azizan, saya duduk ngaji selama saya duduk ngaji di pondok ni, apa pun masalahan, pada kita ni orang bukan pakar. Belajar Arab pun orang kata, ya, saya sebut macam kelas tadi lah. Siapa mengaji hadis sampai habis? Siapa belajar tafsir daripada awal hingga habis? Siapa yang kiraat semua dalam kepala? Kalau kiraat, macam apa Ustaz? Saya TV je. Tak pun baca Faibah Nasyar Ibn Jazari punya. Siapa hafal? Saya hafal lah sikit. Badatu bi bismillah, bi bismi awwala, tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ilah. Boleh baca, okey. Saya belajar kiraat tuan. Walaupun saya tak hafiz. Saya hafiz sikit je. Adalah tempat yang saya hafal. Saya nak kata, siapa yang belajar begitu? Oleh kerana tak ada kepakaran, ambil yang dah siap lah. Satu kaedah tuan-tuan, lari lah. Kalau ada orang cerita tauhid macam ni, fiqh macam ni uluhiyah, ini rububiyah, ini asma'u sifat. Tanya dia, kitab mana rujukan? Kalau tanya Quran tuan-tuan, kita bukan ahli nak bahas tu. Kalau tunjuk ayat Quran pun, kalau katalah masalah fiqh, ni nas Quran. Tuan-tuan kerti nak ambil hukum pada Quran. Tuan-tuan nak tahu kerti tak kerti, tuan-tuan ambil translation Quran, tuan-tuan baca tau. Boleh faham? Boleh faham tak? Kalau macam kitab fiqh tuan-tuan yang ada, yang terjemah tu, yang tebal tu, yang RM60 tu, tuan-tuan baca tau lah. Walaupun dia ada translation, tuan-tuan baca tau. Dia bab ilmu, cara orang baca tak lebih. Tak faham. Walaupun ada terjemah, dia perlu diberi penjelasan, explanation dia mesti perinci satu. Sebab tu alat dia untuk memahamkan perkara itu perlu ilmu alat yang cukup banyak untuk support, untuk faham. Kerana hanya satu ayat nak faham tu alat dia 10 tahun ngaji belum cukup. Faham tak agak saya sebut tu? Boleh tak? Asal saya nak sebut tuan-tuan, ialah saya nak bezakan ilmu tauhid tadi dengan ilmu fiqh. Apa beza dia? Kenapa ulama membahasakan yang ni tauhid? Kenapa dia bahasakan yang ni fiqh? Kalau tak tahu macam Allah nak baca subuh tu, kenapa ulama katakan yang ni ilmu tasawuf? Kenapa tu dia ada pasal. Pasal dia telah kategorikan siap daripada Quran, hadis, keluar saring dengan dia, rumuskan dia. Ambil. Ni tauhid, ni fiqh, ni tasawuf. Ulama buat siap lah. Kalau kita sendiri nak buat tuan-tuan, ambil pada Quran, hadis, takut tak jumpa sampai sudah. Satulah yang kitab, kalau saya sendiri memang saya nak baca pun yang dah siap. Tauhid baik, fiqhnya nanti tahu. Lebih kalau saya lah, saya suka baca kitab tu berbanding dengan baca tafsir. Baca tafsir kan tak boleh. Tapi tengok lah, lain orang tafsir, lain hurai. Betul. Ayat Quran yang sama, orang ni goreng tau. Sedap ustaz ni goreng. Ustaz ni goreng sedap. Mai ustaz pondok lain pula style. Nampak? Pasal apa tu? Itu goreng je. Sebab ayat Quran dia nak menunjukkan kepada satu-satu makna bukan senang. Kalau buat misal, saya nak tunjuk kata belajar satu ayat Quran untuk memahamkan terus ambil hukum bukan senang tuan. Kalau kata Quran, aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di sembahyang keluarkan zakat. Ayat ni kita biasa dengar kan? Warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama-sama dengan orang yang rokok. Apa tuan-tuan boleh ambil hukum itu? Ayat Quran. Dirikanlah sembahyang. Wajib sembahyang. Wajib. Mana boleh faham wajib ayat tu? Ayat Quran tak kata wajib pun. Dia kata dirikan sembahyang je. Pasal suruh ya. Suruh tengok ayat Quran lain suruh apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan membazir. Makan wajiblah. Kalau orang salah suruh makan, wajiblah makan. Nampak? Ada orang tak pandai. Dan memang orang tak pandai tuan-tuan. Sebab tu nak hukum apa? Sunat ke wajib? Bukan senang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Bila kamu muamalah dengan hutang kepada satu tempoh tertentu nak bayar, faktubu. Orang tak kata tulis. Apa hukum menulis muamalah dengan hutang tu supaya disuratkan? Tulis siapa yang melihatnya, siapa yang berhutang, tempoh macam bila, siapa saksinya. Wastashhadu shahidaini min rijalikum. Mesti ada dua orang saksi. Fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Mesti tak ada dua lelaki. Saya nak sebut ialah dalil-dalil Quran tu macam mana boleh faham wajib, macam mana boleh faham sunat, macam mana boleh faham harus. Bukan ahli dia tak sembang.
Dia hanya boleh merepek dan goreng je. Satu saya sebut bagi tadi sekalian, kita belajar ni, khususnya kita belajar ilmu. Kitab yang kita nak baca ni, kita akan tengok satu-satu faham mana. Saya akan buat cara gitulah. Saya taklah baca-baca je bra. Saya tak begitu. Memang kemusatan saya baca, faham kan apa yang dibaca. Apa maksud ayat? Apa maksud ayat? Apa maksud dia? Saya akan buat cara gitu. Baik tasawufnya, baik tauhidnya, baik fiqhnya. Saya akan jalankan kuliah dengan itu. Saya tak baca bra. Mana ambil? Entah. Saya tak buat gitu, insya-Allah. Saya akan jalankan kuliah begitu. Jadi yang tu sedikit ada Islam tentang pendedahan. Asal saya nak sebut tentang kenapa macam mana ulama boleh keluarkan daripada Quran hadis ambil nama ilmu tauhid, dan kenapa nama tauhid yang dia berbeza dengan fiqh. Kenapa? Satu, yang ni mesti kita belajar, dan kalau ikut mesti awal hingga akhir. Walaupun tengok agak ringan lah, very light. Alah banyak ni ya. Akhir kalau yang tebal terjemah dulu, Allah, bila nak habis nampak gitu. Jadi yang ni cukup ringan. Kalau boleh azam niatkan kita nak belajar daripada awal hingga akhir, khatam. Pasal mesti hafal semua ni kalau boleh. Kalau boleh tuan-tuan sambil-sambil masak kalau masak orang perempuan lah apa nanti? Alhamdulillahi ala silatihi. Saya ajar nanti macam mana nak melagu kan dia, macam mana nak hafal, dan insya-Allah kita akan baca dulu nanti sebelum apa-apa kita nak pelajari. Macam mana nak lagu kan dia, tuan-tuan nak lagu masing-masingnya lagu lah. Tapi macam mana kita baca saya akan ajar nanti, supaya kalau boleh hafal lagi baik. Walaupun bahasa Arab tuan-tuan tak pandai, tapi hafal tu dengan boleh faham terjemah translation dia, rasanya sikit sebanyak panduan yang kita boleh dapat tu ada. Walaupun kita tak pandai Arab, nak tunggu Arab pandai bila, betul kan? Okey, insya-Allah kita akan buat macam tu. Yang tu sedikit penerangan saya lah tentang ilmu tauhid, saya ambil, dan apa beza dengan fiqh. Tu penerangan saya tentang tauhid lah untuk mukadimah. Sebelum masuk ke kitab, kot ada soalan tentang penjelasan saya tadi. Kalau ada, tak ada kita akan masuk kitab. Kalau ada. Perempuan pun dari segi hukum syarak pun boleh bertanya bersuara. Ustaz, saya nak tanya. Tak apa, dari segi hukum syarak boleh. Walaupun nak tanya tu perkara yang agak sensitif. Sensitif maksudnya ada benda-benda yang orang perempuan yang kes. Tak apa, dengan syarak tak apa. Rasulullah sendiri pernah didatangi beberapa orang perempuan, tanya masalah yang orang perempuan punya. Tanya macam mana nak bersuci daripada haid. Macam mana orang perempuan ada ke mimpi. Orang perempuan mimpi. Malu. Nak malu tu tak mau tanya saya direct tu punya pasal lah. Tapi boleh ke? Mereka boleh. Satu saya izinkan untuk ada si tanya tu boleh tanya direct ke saya lah. Kalau agak tak mau direct, you want to write on the paper and ask me, you can go like that. Waktu tuan-tuan yang lelaki pun macam tu lah. Kalau agak keberatan nak tanya direct tu, kalau nak tulis soalan, nak kemukakan ke saya, mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Nak buat cara itu tak buat ataupun nak direct. Kalau ada soalan, kalau tak kita akan mula insyaAllah. Tak ada, insyaAllah kita mulakan mukadimah dulu. Tengok muka di awal tentang pendahuluan. Sebelum kita baca ni hadis sekalian, marilah kita sama kita baca sekali lagi Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang matan ni. Nama dia tengok di depan tu, karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Masyhur dengan nama Ibrahim Al-Laqani. Itu gelaran dia. Dan diterjemah, terjemah ni tak tahu siapa, tapi dia cetak oleh percetakan Zainiyah, bukan Mak Zaini ya. Zainiyah, kebetulan nama dia, nama dekat nama saya. Bukan Zainiyah Tuan Mak Zaini, bukan saya punya syarikat Photostat pun dia ada copyright, memang tak ada tulis tu, hak mencipta dia lindungi. Dah tak ada kan, pakai dia lah. Tu pun kalau haram tak? Kalau ada masa ni saya bahas waktu tu. Tak haram ke ditulis? Adalah hak mencipta terpelihara. Sebarang ciptakan apa-apa adalah haram dan dilarang di sisi syariat, menyalahi akta. Betul ditulis itu Nak tanya, tu haram syarak ke haram kerajaan? Wakaf saja kat situ bahaya sikit. Kalau
kenapa saya ni tak haram ke Ustaz? Kalau perlu penjelasan awal saya bagi kalau nak tanya. Tapi saya bagi tu memang yang ada jual tu hanya photo state saja, memang tak ada asli dan memang tak boleh dijual lah. Walaupun dia tulis terpelihara, dilindungi, saya langgar dia. Kalau nak tanya tak haram ke? Kalau perlu tanya saya jawab. Tak ada lah, kita carry on. Kita baca untuk penterjemah, kita hadiahkan Fatihah untuk penterjemah dia. Dan kita niatkan juga dengan Fatihah yang kita baca ni, mudah-mudahan insya-Allah kita dapat belajar daripada awal hingga akhir, panjangkan umur kita untuk belajar tu, sama ada belajar umur kita tu, saya, tuan-tuan sendiri, dan bukan saja dekat belajar tapi dapat faham dan dapat betulkan kut ada perkara yang kita duk hidup selama ni, pegangan kita tentang ilmu tauhid, tentang ilmu yang mesti kita pegangi yang begitu rupanya tersilap dan tersalah. Kalau ada nanti insya-Allah kita berbetulkan sama-sama. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan li ruh musannif Ibrahim Al-Laqani wa ala mutarjimihi wa ala hadhihi niyati syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tengok tahun pendahuluan tu sebelum baca matan sebelah kanannya. Kata dia pendahuluan. This is the beginning. Bahasa Melayu panggil muqaddimah. Bahasa Melayu muqaddimah lah. Muqaddimah tu daripada Arab. Dia kata dia menilik kecergasan putera-putera bumi yang dikasihi di waktu yang akhir ini sedang berlumba-lumba menuntut ilmu agama yang maha suci, dan kebanyakan mereka adalah menggunakan syarah-syarah dan matan-matan yang berbahasa Arab sebagai kitab-kitab pelajarannya. Maka tergeraklah cita-cita nak mengadakan secepis perkhidmatan dengan jalan menyuntingkan makna-makna di atas matan itu menurut maksud atau tujuan bahasa Arabnya ke bahasa Melayu dengan susunan yang senang dipaham supaya memudahkan penuntut-penuntut mencapai hajatnya. Daripadanya inilah dia matan Jauharah Tauhid. Pada bicara ilmu tauhid, julung pertama dikemukakan, moga-moga digemari oleh anak-anak bangsaku pada menggunakan dia, serta diharap memberi manfaat dengan dia dari dunia sampai ke akhirat. Dan dipercayai pula risalah ini tentulah tidak sunyi daripada kekhilafan. Dari itu dipohonkan hadrat pembaca yang budiman membetulkan dengan ihsan. Pihak penerbit sedia menyambutnya dengan hormat serta mendahulukan setinggi-tinggi ucapan terima kasih wassalam penerbit dan penyusun. Tu baca sekali lalu, kita tengok apa maksud dia. Saya memang akan buat kuliah saya begitu, baca apa maksud. Not only just read the passage and go like that. No. Saya tak buat gitu, saya tak baca just qiraah mujarradan thumma bas. Tak, saya tak buat gitu. Kita tengok apa maksud dia. Menilik kecergasan putera-putera bumi yang dikasihi di waktu yang akhir ni. Ni pengarang kata. Dia kata dia tengok, dia selidik, kata dia pada zaman dia tu ada putera-putera, maksudnya orang muda, ramai anak-anak muda di waktu yang akhir ni, kata dia sedang berlumba-lumba menuntut ilmu agama yang maha suci. Zaman dia tu kata dia ada orang ramai nak menuntut ilmu. Siapa tu? Orang muda. Kita veteran. Orang muda tak ramai. Boleh bilang dengan jari. Saya mengajar masjid, boleh bilang dengan jari orang muda. Ni tengok ramai juga lah, sahabat-sahabat saya ada, anak murid saya ada. Ramai juga orang muda. Tempat lain tuan-tuan, kalau saya mengajar di Ubudiah, Bukit Jandan tu, ajar kita sana sebulan sekali. All the pension men and women. Ni kata dia orang muda nak belajar. Baik, belajar pun ilmu agama. Okey, cukup untuk sesyarah saya tak meleret, insya-Allah. Kalau ada meleret, tuan-tuan sekat, ustaz meleret. Banyak kan? Saya boleh menerima objection yang tu. Kuliah saya jangan anggap terlalu formal. Saya terima semua kritikan. Dan kata dia kebanyakan mereka orang nak pergi belajar zaman dia ni, kata dia adalah menggunakan syarah-syarah dan matan yang berbahasa Arab. Antaranya matan ni. Syarah tu maksudnya matan ni apa tuan-tuan? Kita bila baca bahasa kitab Arab ni dia ada matan dan syarah. Matan ni adalah perkataan asal
yang ulama karang daripada sesuatu ilmu. Matan ni macam kalau saya sebut adalah Quran kompak buat tauhid. Tauhid tu yang panjang kanan tebal kecaknya tu, mampak buat matan saja. Ringkas. Matan maksudnya satu perkataan yang pendek, padat. Dia perlu diberi penjelasan. Penjelasan tu dipanggil syarah. Perkataan asal tu dipanggil matan. Boleh faham? Matan tu. Jadi kebanyakan penuntut kata dia belajar syarah dan matan bahasa Arab. Kalau kitab fiqh yang ada tuan-tuan, yang baik yang diterjemah tu ataupun yang tuan-tuan beli yang Arab yang RM10 tu, matan asal dia kalau tuan-tuan buka tengah tu, yang in bracket tu satu matan. Luar pada bracket tu syarah. Satu matan fiqh tu nama dia Qurratu Ain. Matan dia. Syarah dia Fathul Mu'in. Kita akan baca tu syarah. Kalau jahrah ni kita baca matan. Boleh faham kot matan tu. Kata dia zaman dia orang belajar syarah dan matan, tapi jaga yang berbahasa Arab. Pasal apa ni? Memang cara nak belajar Islam tuan-tuan mesti belajar Arab. Islam takkan sempurna belajar dengan hanya belajar bahasa Melayu dan terjemah. Tak komplit. Pasal Quran Arab kan gitu. Kalau kata hadis Arab. Nabi pun Arab. Quran memang bahasa Arab. Takkan faham Quran melainkan faham bahasa Arab. Setiap orang yang nak menceburi bidang agama mesti faham Arab. Macam kita sebut macam inilah. Kalau kata Lani, kalau kata yang arus perdana punya, dia kata bahasa Inggeris orang putih maju. Matematik pun diinggriskan. Sains pun diinggriskan. Kalau ikut belajar bahasa Melayu boleh. Jepun tak belajar bahasa Inggeris pun matematik dengan sains dia, tapi dia boleh maju lebih pada kita. Kita yang baru kerja ni nak ambil bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak boleh pergi. Saya nak sebut apa? Tak, benda yang sesuatu nak ambil faham macam mana asal, dia mesti ambil bahasa asal baru komplit faham. Kita akan jumpa ni kalau dalam tauhid itu utamanya. Kalau kita belajar sifat-sifat 20, saya akan insya-Allah bagi pendedahan nanti bagaimana nak tunjukkan dengan belajar terjemah aja tak faham, belajar Arab baru senang faham. Oh macam ni mana Arab, pasal saya telah melalui semua selok-belok ilmu ni. Saya dah rasa mana senang susah. Belajar dulu rasa faham gini, mengaji Arab faham Arab, oh silap lah faham dulu. Saya dah lalu tuan-tuan ada. Asal dia nak sebut ialah syarah dan matan semua bahasa Arab. Satu nak bahasa Arab macam saya sebut subuh tadi, dia ada ilmu yang cukup banyak untuk support untuk belajar dia. Satu analogi untuk faham ilmu alat tuan-tuan, nak sebut apa? Kalau katalah tuan-tuan nak buat kubah macam ni, tuan-tuan tahu macam mana ilmu nak buat kubah ni? Tengok pasang kubah, pasang lampu, okey lah. Betul lah boleh buat gitu. Tuan-tuan belajar 10 tahun, saya garanti tak boleh buat lagi macam ni. Betul ya? Betul ke ayat saya ni? Ke saya kelentong je? Nak belajar macam ni tuan-tuan kena ada ilmu matematik. Matematik pun semua SPM mesti lulus sampai peringkat PhD. Kalau kata luar negeri yang ambil apa-apa BA hon, profesor dalam matematik. Nak kira ni tiang tebal mana, simen tebal mana, kan? Nak jadi engineer tu. Tuan-tuan tahu engineer berapa tahun dia kena belajar? Macam mana nak boleh engineer untuk buat bangunan macam ni, tambah nak buat KLCC je. Dia nak buat bangunan KLCC je, tapi ilmu dia untuk buat tu 30 tahun belajar belum tentu boleh buat. Betul? Boleh terima cakap saya? Saya nak sebut lawan dia. Nak kata nak belajar satu benda, ilmu alat dia tu nak support dia 30 tahun belajar belum tentu boleh buat untuk support satu benda. Nak buat KLCC tak boleh terhadap buat. Panggil orang kampung yang motong getah tu untuk buat lukis gambar rajah KLCC, belum tentu. Orang yang pakar komputer pun tak ada ilmu engineer, walaupun pakar komputer, dia tak boleh buat bangunan tu. Dia tak boleh. Struktur dia macam mana, berapa tebal, berapa besi, berapa cukup, berapa dia punya simen, pasir untuk satu-satu konkret tu, yang ni berapa jarak, yang ni berapa ketebalan ni, berapa kekuatan dia. Kena ilmu matematik, ilmu fizik dia mesti cukup. Berapa ni momentum dia, berapa daya sini, tekanan sini berapa. Saya boleh sebut situ pasal saya belajar sains dulu, jangan lupa. Saya pakar dalam bahan ilmu kimia ni, campur-campur bahan dalam kimia ni, dalam makmal memang kerja saya dulu. Biasa meletup pun depan saya, ketepuf. Memang saya hantu dalam bab makmal dulu. Boleh sebut
nak belajar tu tuan-tuan 30 tahun belum tentu boleh buat. Saya nak sebut apa ni? Orang nak belajar terus macam kita ni lah. Nak belajar, tuan-tuan nak belajar terus Arab. Memang boleh dengar. Tapi tuan-tuan jangan nak tahu. Sebenarnya nak faham tu, tuan-tuan nak belajar 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Belum tentu boleh faham macam mana orang yang dah faham. Satu kita dengar kadang orang cakap ceramah sedap pun. Dia nak boleh ceramah tuan-tuan. Kalau mengajar pun tengok dia mengajar macam mana dia baca. Dia boleh faham, kita tak faham. Dia baca, dia boleh baca huraian macam ni. Masuk dia macam ni. Macam mana dia boleh faham? Kita baca. Melayu juga. Terjemah dia. Oh, tak boleh faham. Alat dia cukup. Nak support dia tu. Macam ni lah. Nak besi, nak cukup-cukup. Kalau kata tu ilmu satu. Kalau kata nak dirikan kubah ni, dia bukan boleh ambil kren ni, pak letak. Tak? Tak nak tempek-tempek tu. Nah, dia punya nak buat dia punya tangga nak naik dia pun, seminggu orang nak susun tak siap lagi. Tangga nak naik nak pasang dah tu. Besi apa connect bumbu plywood dan ni tapak. Sehari saya silap naik brum. Betul? Alat itu nak pasang tu je. Nak pelekat tu tu, nak bagi sama. Tu jauh sikit kona lah. Asal saya nak faham tak faham bahasa Arab. Saya punya memang ada kadang saya patah balik lah. Kalau saya agak lupa tuan-tuan ingatkan saya punya kaedah memang itu. Baik. Dia orang belajar kitab Arab ni untuk buat apa? Sebagai kitab-kitab pelajaran. Memang tuan-tuan kalau saya sebut tadi, kalau mengaji pondok, sekolah agama, memang kitab pelajaran semua bahasa Arab. Saya sebut kitab yang saya belajar satu hari sampai 30 kitab tu. Saya sebut Pak Teh Tok Guru tu, dia belajar 16-15 kitab sehari semalam dia baca lah tu. Semua all in bahasa Arab, you know. Semua bahasa Arab. Betul macam tak boleh faham. Begitu saya jemput tu, pergi pondok, silakan pergi tengok macam mana belajar. Dan ada orang belajar. Dan ada orang boleh belajar. Tapi kebanyakan yang ada selalunya kalau orang dewasa ni umur dah 60, 70 selalunya pergi belajar. Tuan-tuan, dia bukan belajar kan, ambil berkat. Nak menghabiskan cerita hidup. Macam mana nak hafal tuan? Orang muda pun tak boleh nak ingat. Merenjut macam orang hafal Quran kan, bukan senang. Bada'tu bi bismillah fi nasmin awwala tabarakar rahmanan rahim 10 kali 20 kali ulang. Ini mata pun bismillah. Apa nak bolehnya? Nak belajar tidak Arab. Boleh ngaji berkat je. Satu saya syorkan kalau ada yang muda-muda ni pergi belajar. Pergi belajar. Kalau nak berhenti kerja tu punya pasal lah. Kalau nak berhenti lah. Kalau nak ikut macam saya berhenti terus pergi belajar pulang. Kalau tak ada pun anak-anak yang ada tu dah kita tak boleh pergi, hantar. Pasal orang-orang cerdik begitu tuan-tuan nak pergi. Anak-anak pun jangan hantar yang tak larat nak bela lah. Buat hantar pondok. Tak jadi tuan. Tak jadi. Saya sebut kalau SPM paling tinggi orang dapat A sebut 16 subjek saya sebut bagi tadi Saya punya syahadah senawi 21 subjek tanya anak murid saya ada, sahabat saya anak murid saya. Saya tak cakap bohong tu. Syahadah 21 subjek kan. Kalau dululah lain ni saya tak tahu berapa. 21 subjek tuan-tuan. Kalau yang nak dapat 16 subjek pun tak semua ambil 16 betul. Yang common dia 8, 9, 10. Betul? 21 ada. SPM tak sampai 21. 16 tu very brilliant, excellent, marvelous punya otak. Baru boleh belajar 16 subjek. Disusun jadual belajar macam mana dia boleh belajar 16 subjek. Yang tu tuan-tuan bayangkan orang belajar 16. Tuan-tuan bayangkan orang belajar 21. Saya tak mengaku lah saya brilliant. Tapi yang tu yang saya belajar. Nak ambil syahadah senawi tu, nak menghadap seminggu, 2 minggu punya orientasi peperiksaan tu. Semua nak ada dalam kepala tuan-tuan. Bahasa Arab, soalan Arab, jawapan Arab. Faham satu hal, tulis satu hal. Nak mengarang, bahasa Arab semua. Bukan senang, mesti orang brilliant. Kalau hantar anak yang SPM dapat dia ET tu tak ada lah. Aduh, dia pergi pondok pun ya. Satu nak jadi ulama, berserabut pondok je.
Tak boleh tuan, dia tak boleh pergi. Kalau kata bahasa Inggeris, dia tak boleh kecap di sekolah menengah. Pergi pondok, bukan bahasa Inggeris, bahasa Arab. Bahasa Arab ni 2 kali advance daripada bahasa Inggeris. Saya boleh cakap pasal saya belajar bahasa Inggeris. Saya, sekolah rendah saya, Road 10 Boys School. Sekolah Inggeris tu. Road 10 Boys School, PJ Old Town. Biasa duduk Kuala Lumpur tahulah sekolah tu. Antara sekolah Inggeris power. Ya. Saya punya Inggeris ni pun banyak daripada primary school, bukan secondary school. Secondary sekolah kebangsaan. Sekolah rendah saya Road 10 Boys School, semua boys. Dan memang best guru, dia punya assembly dia talk in English. Tu saya boleh cakap bahasa Inggeris. Arab pun tak boleh cakap ke ni. Tidak try boleh. Saya ni lawak-lawak je kan. Minta maaf lah kalau saya terlalu berseloroh itu. Minta maaf. Asal saya nak sebut ialah Tang kata semua kitab-kitab tu belajar dengan bahasa Arab. Dan nak belajar bahasa Arab tuan-tuan, kalau bahasa Inggeris pun tak boleh, bahasa Arab lagi susah. Tapi kalau bahasa Inggeris boleh, kita belajar bahasa Arab, kita akan tengok best Arab, best tuan-tuan. Baca Quran boleh meleleh mata. Boleh meleleh. Sedap Quran bahasa dia. Quran bersebut macam mana orang-orang yang ahli kitab yang dia faham Arab turun Al-Quran. Kalau misalnya Sayyidina Umar yang kadang-kadang kita belajar dalam sirah, ni antara waktu orang zaman cerita sirah ni pasal Maulid Rasul, macam mana sejarah dia boleh masuk Islam. Dia dengar adik dia, kakak dia yang baca Quran tu, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dengar tu meleleh mata. Pasal apa? Tahu bahasa Arab. Saya pasti tu saya ingat saya hibur sikit lah. Saya rasa sikit. Asal saya sebut ialah bahasa Arab tu jadi kitab pelajaran. Maka kata dia, oleh kerana semua Arab bukan senang orang nak faham, maka tergeraklah cita-cita nak mengadakan secebis perkhidmatan dengan jalan menyuntingkan makna-makna dalam matan-matan itu. Dia nak berkhidmat sikit. Ini memang ulama dulu kerja dia gitu. Nak tulis pun menurut maksud tujuan bahasa Arabnya ke bahasa Melayu. Jaga. Dia nak tulis ni menurut maksud atau tujuan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Jadi dia punya translation is not translation by word, word by word. Bukan. Tapi dia translation, apa maksud? Word by word ni maksudnya, kalau bahasa Inggeris, I love you. Aku, I love, cinta, you. Kebetulan sama kan? I go to school by bicycle. Saya pergi ke sekolah menaiki dengan basikal. Kebetulan sama. This is a hen egg. Ini ialah ayam telur. Alamak, apa punya bahasa tu? India punya style. Tu bahasa Inggeris. Dia ada sistem dia. Dahulukan mudhaf daripada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dulu dia sebut mudhaf. Arab pun ada kaedah gitu. Dia nak buat ni bukan terjemah harfiah sebiji-sebiji, bukan. Tapi dia nak terjemah maksud tujuan Arab tu ke Melayu. Kita akan tengok nanti macam mana dia boleh bubuh kataan tu, dia terjemah dan dia bubuh in bracket. In bracket tu untuk huraikan maksud. Kita akan tengok nanti terjemahan dia. Jadi dia nak tulis terjemahan dalam bentuk gitu. Dia nak susun pun dengan susunan yang senang dipaham. Dan insyaAllah memang senang faham. Boleh. Itu pun senang-senang pun dia perlu pada huraian. Okey. Tujuan dia sekarang ni buat apa hadis sekalian? Supaya memudahkan penuntut-penuntut mencapai hajatnya. Itu maksud dia. Dan insyaAllah kita akan tengok memang maksud dia tercapai. Dan Alhamdulillah sampai lah ni kitab dia dapat kita manfaatkan. Walaupun dengan jalan putus state saya sebut tadi. Not izin untuk copyright. Kata dia daripada apa yang dicita-citakan ni, inilah dia. Saya nak cerita sikit daripadanya. Kitab lama yang kita akan jumpa nanti, kita akan jumpa tempat-tempat permasalahan kitabnya ni. Bahasa Arab gitu juga ada dengan kitab Jawi lama, dia banyak kalau bahasa Arab ni dia panggil domir. Dia banyak dia punya, bahasa Inggeris panggil apa? Lama tinggal bahasa Inggeris ni nak lupa. Dia ada macam sebut he is a boy. He tu siapa? Bahasa Arab dia mesti cari siapa dia. Huwallahu ahad, dia adalah Allah. Maksudnya senang tak apa.
Ada tempat yang susah. Yang tu nanti kita akan kena ambil perhatian. Daripadanya, yang mana? Yang ni kalau kita belajar bahasa Arab ada sekalian, antara tempat yang susah dalam nak memahamkan kita Arab sekarang ni. Nak tengok, kalau istilah Arab dia panggil marji'ud dhamir, tempat kembali. Dia punya ganti nama tu, nya tu ke siapa? Kalau kata demikian itulah, demikian mana? Kalau yang tu terjemah bahasa Arab daripada isim isyarah, kena tengok musyaru ilaih. Tunjuk tu tunjuk ke mana? Tu almari. Mana tu almari? Dia tak boleh tengok atas kan? Mesti cari tempat tunjuk dia. Tu kita akan tengok ni ragam-ragam bahasa yang kita akan jumpa. Tu yang saya sebut tuan-tuan, nak belajar hak ni. Tapi alat kena ada untuk mudah faham. Baik. Inilah dia kata dia, kitab yang dia nak karang ni bernama Matan Jawharah Tauhid. Ni memang asal kitab Arab dia bernama begini. Kalau asal nama terjemah tu matan. Saya dah cerita matan tadi. Matan ni ayat yang dikompak, pendek, ringkas, padat makna. Jauharah asal makna terjemah kita permata. Kalau ada pepatah Melayu, hanya jauhari yang mengenal maknikam. Ada? Jauhari itu daripada perkataan jauharah lah. Jauhari ni apa? Jauhari ni fakar batu pemata. Jauharah batu pemata tu sendiri. Jauhari itu ambil pada perkataan bahasa Arab. Matan permata. Tauhid lah. Kita sini faham tauhid kan? Kalau tak faham pun saya dah bagi penjelasan dia. Apa sebab dinamakan tauhid tu? Kenapa dia ambil oleh tauhid? Jadi kitab dia ni dinamakan satu matan yang permata ilmu tauhid. Kenapa kata permata lah? Kertas je pun. Nak faham tu kena ngaji ilmu balaghah pula. Tu saya nak sebut bagi pendedahan ilmu. Kenapa bahasa-bahasa kitab lama dulu dia sebut dengan nama tu ada nama tu ni, nama macam ni, macam kita Arab ni. Fathul Mu'in. Pasal apa panggil Fathul Mu'in? Dia ada pasal tuan buat nama. Jauharah ni pasal apa? Namakan permata tauhid ada pasal. Pasal apa? Asal mana tauhid pun kalau asal terjemah translate ke bahasa Melayu, tauhid tu maksudnya tunggal. Tauhid tu mana ada kan? Permata yang tunggal, boleh bahasanya itu permata yang tunggal, ataupun bahasa sedap sikit, matan satu-satunya permata. Permata yang satu-satunya ada yang tak ada pada tempat lain. Matan dia namakan permata. Permata pula yang satu-satunya ada, yang takkan ada hak lain. Apa isyarat dia? Dia nak menunjukkan kata kitab dia ni nak cerita satu agama yang dialah satu-satunya agama yang tak ada agama lain boleh challenge dia. Dari kata orang tak terima, satu. Dan dari segi value dan kualiti dia, macam mana permata yang tunggal dalam dunia ni, hanya this only one diamond ada, lain tak ada. Seolah-olah begitu dia value dia. Tu pun untuk mudah faham tentang kata seolah-olah macam mana nilai dan berharganya matan yang dia nak karang ni. Boleh faham begitu ni? Saya nak bagi faham, nak cerita tu, nak cerita penjelasan bahasa. Kenapa dia namakan permata? Kitab ni nak bicara ilmu tauhid. Asal mana ilmu lah. Tauhid maksudnya mengasalkan Allah Ta'ala. Nak bicarakan tentang macam mana nak asalkan Allah Ta'ala. Bila asal tu maksudnya nak kata Allah Ta'ala lah satu-satunya Tuhan. Dan bila sebut kata ilmu tauhid, ilmu yang berkisar tentang akidah. Walaupun asalnya tauhid ni dalam bab ketuhanan saja, tapi dah jadi istilah dalam ilmu, dalam bab ilmu ni bila sebut tauhid, dia akan masuk 3 pembahasan besar. Bab ketuhanan, bab rasul, bab kalau bahasa Arabnya dipanggil sam'iyat. Benda-benda ghaib yang Rasulullah cerita, yang memang sumbernya nas Quran hadis lah. Itu dipanggil ilmu tauhid. Ilmu tauhid dia masih ada 3 pembahasan besar. Pertama kalau bahasa Arab dipanggil uluhiyat, bab ketuhanan, bab nubuwat, bab kenabian. Ketiga dipanggil sam'iyat. Tu masuk dalam ilmu tauhid. Kalau ngaji kitab lama memang 3 bahas ni tuan. Uluhiyat, nubuwat, bahasa Arab semua tu. Sam'iyat, bab ketuhanan, bab rasul, bab perkara yang didengar, tu khabaran ghaib yang Rasulullah kata, yang diceritakan sendiri, yang diambil pada Quran. Quran pun sebut benda tu. Benda-benda tu memang tak boleh dipikir dengan akal. Bahkan apa yang Rasulullah cerita, pakai sudah. Apa yang dalam Quran kalau kata ada cerita, pakai sudah. Memang tak pernah tengok dengan mata. Memang tak pernah tengok.
Tapi yang cerita apa? Quran cerita. Rasulullah cerita. Nas qat'i. Memang putus. Semua kata begitu. Wajib beriman. Wajib beriman. Jadi tauhid, kalau kita lama bila sebut tauhid, 3 perkara ni. Orang ngaji tauhid dah ni, tiga. Tauhid apa? Uluhiyah, rububiyah. Habis. Lepas tu habis tauhid ni. Faham sekali ya. Tauhid uluhiyah, rububiyah. Kata mesti ketuhanan yang Allah Taala, buat ibadat kat sana kan. Habis. Biar. Tak kerjalah. Sebab tu ada yang dia kata, buat apa susah-susah? Tu yang saya sebut tadi tu. Ada orang bahasa yang itu. Buat apa susah-susah belajar ilmu tihak sebab 20. Buat pening, ada lawannya tiada apa-apa ni. Pening kepala nak dalil-dalil akal pula. Nas Quran kan ada. Memanglah nas Quran ada. Tapi macam mana kalau dengan akal lah? Pasal Al-Quran ni, Al-Quran satu hal. Kalau kata masalah ketuhanan ni hadirin sekalian, yang kalau kita belajar dalam sifat 20 tu, kenapa ulama keluarkan angka 20? Kenapa? Hadirin sekalian, 20 tu kalau ikut, kalau kita belajar dalam tauhid secara khususnya, 20 yang ulama kata 20 tu kerana dia adalah sifat-sifat perkara-perkara yang kalau tak payah tengok Quran, tak apa. Bukan nak menepikan Quran. Tak payah tengok Quran pun 20 ni mesti kata ke Tuhan. Tuhan mesti ada sifat dia. Tak payah pakai Anas, tak payah pakai hadis, tak payah pakai Quran. Tengok Tuhan ada. Bukan tak ada. Ada bahasa Arab kata apa? Wujud. Wujud. Tak payah pakai nas Quran, tak payah. Tuhan kuasa tak? Takkan lemah pun. Kuasa ada kata apa? Kudrat. Kudrat. Kuasa sebab hidup ke mati? Budak kecil, orang gila boleh jawab. Takkan Tuhan mati? Hidup. Hidup ada kata apa? Hayat. Nampak? Dia melihat kan? Takkan buta? Buta ada? Buta tak ada lah. Ada apa melihat? Basar. Ke basar? Mendengar? Takkan pekak pun. Betul? Akal cukup lah. Cuma nak bahas ada perkara yang memang kena hujah betul-betul. Tuhan ni satu, takkan dua kot. Ada orang yang tu ada tak kejap kan, dia kena perlu pembahasan besar lah. Kena ada hujah mantiki, kalau dengan sebab ilmu mantik, untuk membuktikan Tuhan mesti satu. Takkan jadi dua Tuhan. Dua Tuhan tak boleh terima akal. Jangan tak payah tengok Quran lah, dengan akal pun boleh terima. Imam kalau dua macam Ustaz Radhi satu, saya satu, bertabur apa pun. Ya. Kalau orang perempuan suami dua. Minta maaf nak sebut pasal dia tu. Macam dalam kabut rumah tangga. Tapi kalau suami satu, isteri 4, apa? Boleh kontrol lagi. Itu yang syariat bagi. Tapi kalau isteri satu, suami 4, tak boleh. Pasal ketua takkan jadi. Takkan jadi lebih dari satu. Takkan ada. Perdana Menteri pun satu. Kalau ada satu lagi pun tak balan Perdana Menteri. Dia tak boleh ada dua. Boleh hujah-hujah dengan simpul-simpul gitu kan. Tambah Tuhan kalau 3 dalam satu. Nak shampoo apa? Okey, asal nak sebut dan kata masalah ilmu tu dipanggil ilmu tauhid. Yang kalau kita lama disebut tentang sifat 20 tu. Saya dah sebut kenapa angka tu 20. Yang panjang insya-Allah kita jumpa ke depan. Yang zaman ni saya sebut ada orang anggap perkara tauhid ni mudah. Ni kita apa? Pakai qul huwallahu ahad cukup lah. Apa gaduh-gaduh belajar benda-benda yang metafizik. Ada orang bahasa yang itu Saya tak tahu sini orang pernah dengar. Ada orang bahasa yang itu. Apa susah-susah berat-beratkan kepala belajar sifat 20. Mustahil, ma'ani, ma'nawiyah, salbiah, nafsiyah. Nak pecah lagi ada pula istirnak, istiqor. Buat sakit kepala. Tuan-tuan, bukan sakit kepala. Hak itulah mantapnya. Kalau belajar bab ketuhanan sampai dengan tak payah Quran pun, dengan akal aja pun dah cukup. Kalau bagi ayat Quran, macam lagi mantap lah. Tapi tiba-tiba pakai Quran, macam nak pasang kubah tak ada tiang tadi lah. Tak cukup. Forklift tak ada, apa win apa nak angkat tak ada. Tiba-tiba nak pasang ni. Baca Quran pun tak mana, tiba-tiba bagi nas qul huwallahu ahad, cukup lah. Takut tak sampai tuan-tuan. Saya sebut dalam kuliah subuh ni. Tapi nanya lah orang tak main kuliah subuh tak. Dia rasa boleh faham saya nak sebut ni. Tak kata apa. Rasulullah dia ajar ilmu tauhid 13 tahun tuan-tuan di Mekah. 13 tahun. Ayat-ayat Quran, awal-awal ayat Quran yang diturunkan mula daripada Iqra tu sampai sebelum
turun cerita subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya Rasulullah terima perintah solat tu. Masa masuk kisah-kisah tu kita tahu katanya tempoh tu lebih kurang 13 tahun, angka yang kita bundarkan kepada angka yang terdekatlah, bulan-bulan hari-hari tu kita abai kan. Kalau ikut tempoh tu tak sampai 13, dia 12 tahun je kan. Pasal Isra Mi'raj berlaku setahun sebelum hijrah. Masa fakta sejarah tu tahu, tapi angka yang selalu orang sebut 13. Di Mekah 13 tahun tu tuan-tuan, semua tauhid. Tauhid dengan mana? Perkara bab ketuhanan, bab rasul, bab kitab-kitab dulu, malaikat, hari kiamat, syurga, neraka. 13 tahun tuan-tuan. Takkan cukup dengan qul Allahu ahad, pakai daripada yang lahad, yang lahad sampai buayan, sampai yang lahad kulhu je. Apa yang dapat? Dapat-dapatlah, tak dapat langsung. Tapi boleh ke memada dengan kulhu? Kalau tuan-tuan saya buat misal gini, baju daripada beranak sampai nak mati, katalah umur 60 tahun, umur khalid kita, bajunya 3 helai. Satu buat pergi jalan, satu pakai rumah, satu pakai mandi. Cukup? Tak. Baju pun tak cukup 3 helai. Takkan ayat Quran tauhid nak pakai dunia sampai akhirat pakai kulhu lah. Boleh lah, bukan tak boleh langsung. Bukan saya kata tak boleh. Cukup ke? Kenapa ulama-ulama bahas kitab tebal-tebal, berjilid-berjilid? Apa ilmu dia bahas lah? Apa benda yang ada dalam kitab dia? Hak tu yang nak kena korek tu. Hak tu yang nak kena belajar. Hak tu lah yang Rasulullah sampai dia sabda, belajar daripada buayan sampai ke liang lahat. Saya duduk belajar ni, duduk pondok tuan-tuan, ni masuk 16 tahun saya sebut ni, nak masuk 16 tahun duduk pondok, yang kalau kata mengajar kitab betul-betul satu hari satu malam dengan tok guru dengan yang mengajar kepala telaah, satu hari hampir 30 kitab. 16 tahun mengaji lagi. Apa kau punya yang ngaji? Tu saya jemput sila, pergi tengok pondok. Baik, asal saya nak sebut tentang kata ilmu tauhid. Lani asal saya nak sebut tu adalah ada orang lani dia kata tauhid cukup dengan uluhiyah rububiyah untuk asma' wa sifat. Dalam masa yang sama kadang-kadang dia keluarkan beberapa ayat-ayat Quran. Yang ayat-ayat Quran tu kalau dalam ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada cerita bahawa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan ada di langit. Dia sedang istawa dengan mana istirahat, berehat di langit. Tuhan mesti i'tikad dia ada di langit. Ayat Quran nas kata Tuhan di langit, Tuhan mesti ada di atas. Ayat Quran ni kata Tuhan di atas. Ada orang sampai bahas itu. Kalau kita belajar ilmu tauhid, tuan-tuan, sesiapa yang mengiktikadkan Tuhan berada di tempat tertentu, i'tikad tu kafir. Tapi orang lain biasa kan jauh tu. Kasar sikit raya, kafir tu je. Pasal benda ni ialah perkara yang ada dalam kitab kita, dalam ahli sunnah wal jamaah. Ayat-ayat Quran tu, walaupun ayat Quran tuan, bukan senang nak faham. Tambah kalau tengok ayat-ayat Quran tertentu tuan-tuan, yang kalau saya sebut umpama tu mastawa 'alal 'arsy tadi, orang Taala sebut apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah muka Tuhan. Ada muka pula Tuhan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Taala di atas tangan mereka. Tangan pula. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangannya boleh membelanjakan macam mana dia kenaki. Ada 2 tangan juga dah. Takkan yang ada muka, tangan. Was-samawati matwiyatun biyamini. Semua langit bumi dilipat dengan tangan kanannya. Kanan takkan tak ada kiri pun. Tu ayat-ayat yang kalau bukan ahlinya nak faham tuan, gila baca. Yang tu yang ayat-ayat awal ni bila dia ajar tauhid uluhiyah rububiyah dalam masa yang sama, dia bagi ayat Quran gini, dia tak cerita kaedah ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah punya, dia bagi orang pening. Orang pula tak pernah mengaji pondok, tak pernah belajar kitab 20. Ayat Quran tu, ayat Quran memanglah ayat Quran, tapi maksud dia macam mana? Tu saya kata alat tak cukup, nak pasang kubah ni, dia runtuh meredung itu, hancur berderai. Habis dengan lampu-lampu dengan kubah, belanja berapa juta nak buat tu, hancur berderai. Walaupun nilai dia besar tuan-tuan, tak boleh berdiri, hancur jahanam gitu aja. Pasal bukan ahli dia. Tu saya nak sebut tu, dan kata benda tu lah ni kadang-kadang orang anggap yang tu lah ilmu tauhid. Rupa-rupanya salah. Salah tak mana tuan-tuan, mengiktikadkan Tuhan bertempat.
bermuka, bertangan, berkaki. Tak layak kalau kita belajar dalam sifat 20. Allah Ta'ala mukhalafah ahli hawadith. Dia menyalahi dengan baharu. Apa makna baharu? Apa sifat baharu? Macam mana boleh kenal Allah Ta'ala dengan kata tak baharu tu? Macam mana mukhalafah? Macam mana nak beza antara Allah Ta'ala dengan makhluk? Apa ciri dia? Apa sifat makhluk? Apa sifat Allah Ta'ala? Oh, kena belajar. Walaupun benda tu orang kata tak boleh kita nak fikir, nak dapatkan macam mana Allah Ta'ala dengan tentu spesifikasi dia. Macam ni tak boleh. Memang Tuhan, kita tak boleh memikirkan zat dia, diri dia, mana boleh. Tapi mesti belajar apa yang layak, apa yang tak layak, mesti belajar satu-satu. Pula tu tak boleh cukup dengan kulhu. Dia ada Asmaul Husna 99, mesti faham satu-satu Asmaul Husna. Pasal tu ayat Quran. Apa makna Al-Khabir, Al-Alim, Al-Jabbar, Al-Rahim, Al-Muntaqim? Kalau secara spesifiknya Asmaul Husna tu satu-satu mesti belajar. Apa makna, bukan terjemah. Kita akan lalu semua tu nanti insya-Allah. Asal saya nak sebut adalah ilmu tauhid ni kadang-kadang orang wawarkan yang tu tauhid. Rupanya kadang-kadang apa yang dia ajar menyesatkan orang. Yang tu saya sebut pagi tadi, yang Rasulullah pernah sebut dalam hadis, sehingga orang mati-mati untuk guru yang nak ajar benda macam ni, yang ilmu tauhid yang kita nak baca di sunnah wal jamaah ni tak ada. Yang tinggal adalah yang buat-buat mengaji universiti, nama profesor apa sikit, dia pandai-pandai cara-cara macam ni, ada degree, masuk TV pula tu, highlightkan dia. Oh, terkenal lah nama dia. Dia cakap laku, orang pakai cakap dia. Orang tak pakai cakap orang ulama-ulama yang kata pergi Mekah tak ikut patut bang tu. Pakai cerita-cerita dia tengok apa yang dia ajar orang punya salah. Dia akan dalu, dia sesatkan, dia menyesatkan orang. Yang ni yang pakar yang tuan-tuan. Masyarakat kita yang jadi masalah apa? Yang tak mengaji satu hal. Yang main mengaji, dia bagi ilmu-ilmu macam ni. Yang merosakkan orang. Yang tu yang susah. Ilmu fiqah katanya, kadang apa? Dia ajar kata, kita apa susah-susah mazhab Islam ni mudah. Kita buat fiqah lah tu. Dia ada apa susah-susah nanti kita mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, buat pening kepala dia. Kita ikut Quran hadis. Tu ayat dia. Saya tak tahu tuan-tuan biasa dengar ni. Saya dulu saya tak biasa dengar ceramah orang, tapi bertalu-talu soalan terima, mesej terima, soalan terima, tanya macam-macam. Macam mana Ustaz orang tak ada mazhab ni? Macam mana? Jenuh jawab. Yang tu benda yang diracunkan dalam masyarakat ni. Ambil. Kita naklah kembali pada nas. Ayat dia gitu. Nas tu Quran, hadis. Yang ni mazhab ni cuma pendapat ulama. Tu ayat-ayat racun lah ni. Dibodoh-bodoh dengan ulama. Asal saya nak sebut apa tuan-tuan? Orang yang tu dia bukan ahli dia. Highlight orang ni. Dia bagi fatwa. Tu yang sesat, menyesatkan. Saya tak tuju pada siapa-siapa sesat, tapi yang tu adalah fenomena yang ada lah ni, yang menyebabkan orang ramai dia buat Islam mudah-mudah. Sebenarnya riba darurat. Apa kata-kata belajar tauhid besar-besar yang tu? Kulhu cukuplah. Iman susah zarah pun masuk syurga. Tu yang nak belajar pun, alah, apa susah-susah semayang jemaah, janji semayang, bukan tak semayang langsung. Nampak? Dia jadi Islam mudah. Bukan Islam untuk kita cermat dalam beragama. Apa yang kita nak semangat nak pergi cari. Ilmu agama ni dia mudah-mudahkan. Ilmu akhirat, ilmu agama dia mudah-mudahkan dengan ilmu akhirat ni. Tapi kalau bab dunia, MLM. Apa keluar? Apa? Nak sebut tak pandai lah ni. Kalau yang Islami sikit, apa? Kurba, HPA. Wah, hak tu kan kapal langsung. Daftar ahli-ahli. Jadi ahli. Hak tu kan berabut. Meniaga siang malam cari duit, celek-celek cari duit, cari duit, pejam mati, ngikau orang nak duit ni. Tauhid, kulhu cukuplah. Munasabah kan tuan-tuan. Saya duduk ngaji dulu, tubuh saya kata apa? Kita duduk cari siang malam cari rezeki ni. Nak hidup takat 60 tahun. Cukup tak? Hak tu pun 4 bulan. Okey. Baik, tu pun rasa tak cukup lagi, bayar hutang kereta tak lepas, rumah tak lepas. Tak kerja je pening. 3 bulan tak bayar, siap kereta hilang lagi. Ada orang menarik ya, kena sorok dalam garan. Kena alamat kat sini, kena pergi parking yang lain. Tu kalau tak kerja, punya susah nak cari kehidupan tu. Nak hidup berapa tahun? 6,000. 60. Saya silap 20 meninggal lah. Siang malam celik mata, pejam mata, duit. Nak hidup akhirat berapa hari? Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Apa bekal yang bawa?
5 minit semayang. Allah. Tu pun bahasa pondok saya kata ni, semayang pun steam je. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Assalamu. Allah. As'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Masukkan aku dalam syurga. Janganlah aku masuk ke dalam neraka. Amin. Tak ada habis doa tu imam dia belah dulu. 5 minit semayang. Bekal untuk selama-lamanya. Nak hidup 60 tahun, 24 jam kerja fikir cari duit je. Mana hebat ke? Tak seimbang kan. Ni rosak mental. Ada sindrom. Saya suka bahasa hal tadi. Asal nak sebut apa tuan-tuan? Tauhid. Saya konak lagi, patah balik. Saya patah balik. Saya jamin saya macam kuliah itu. Dan tu untuk sekadar buka-buka apa-apa. Jadi asal saya nak sebut, tak kata lani orang ajar uluhiyah, rububiyah, bagi ayat-ayat itu mudah. Islam mudah. Ada pahaman Islam mudah itu. Baik, kata dia, kitab terjemahan dia ni julung pertama dikemukakan. Maksudnya julung pertama dikemukakan, maksudnya yang inilah awal-awal sekali kitab terjemah kitab matan Jaharah ni. Digemari, kata dia, moga-moga digemari oleh anak-anak bangsa ku. Ni doa dia, mudah-mudahan anak bangsa gemar kepada kitab yang dia nak karang ni pada nak menggunakan ni. InsyaAllah kita gemarkan. Kalau boleh tuan-tuan, hafal. Cuba hafal tuan-tuan. Sambil masak ke apa, tepi pintu selalu duduk lalu ulang alik tu, tempek. Kalau kata kita baca sebulan, katalah dalam masa sejam setengah ni kita boleh baca. Kalau dalam masa 3 bulan, sebulan tu, katalah saya baca 5 syair. 5 tu nak sebulan sekali lagi tak boleh kot. Tapi saya taklah berniat nak test tuan-tuan. Bulan depan test. Saya tak niat itu, tak pergi lari pula. Ustaz ni test ni, tak mau mari lah. Susah ustaz ni terus hafal-hafal pula. Kita tak ada, saya tak buat itu lah. InsyaAllah saya tak buat itu. Kalau tuan-tuan nak suruh, nak kata bagi kami semangat sikit, Ustaz nak untuk hafal, tapi saya tak wajibkan. Kalau nak suruh tu kata lain ni. Suruh saya panjang berhenti pukul 12 tengah. Berapa ayat dia saja. Serta pula diharap kata dia memberi manfaat dengan dia di dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Dan maksudnya doa dia Allah Taala makbulkan pasal kita memang pakai dan manfaat dunia akhirat, insya-Allah. Dan kata dia percayai pula risalah ini tentulah tidak sunyi daripada kekhilafan, dan itu dipohonkan hadrat pembaca yang beriman membetulkan dengan ihsan kalau ada kesilapan. Dan saya dah berulang kali baca kitab ni, saya sendiri yang hafal syair ni. Nak kata silap tu kot ada cetak salah, bukan silapan garang kot. Dan memang kita siapa kalau ada pun nanti kita tengoklah kot bahasa. Mungkin bahasa dia dulu betul, bahasa lah ni tak relevan untuk bahasa tu, mungkin gitu kan. Jadi kita tak kata salah lah. Kalau nak betul pun kot ni, kita kata yang ni bahasa dia dulu, ni bahasa kita. Kita sangka baik dengan dia, kata dia orang alim, orang pakar. Kita alim-alim pun tak kisah terjemah, dia boleh buat kitab, tentu dia lebih pakar daripada dia. Yang ni tawaduk orang dulu orang kitab. Baik. Kata dia dari segi penerimaan dia, kata dia pihak penerbit sedia menyambutnya kalau nak membetulkan tu dengan hormat, serta pula mendahulukan setinggi-tinggi ucapan terima kasih wassalam. Seperti situ. Ni dia punya lah kata-kata dia. Dan saya sendiri, penyampaian saya, kadang-kadang bahasa saya kadang campur bahasa Inggeris orang putih, kadang cakap Kedah sikit, kadang masuk Perak Ulu sikit, kadang Perak Ilia sikit, kadang cakap Kuala Lumpur sikit, kat Penang sikit. Minta maaf, saya punya bahasa memang gitu, saya tak boleh nak ejah. Memang saya punya bahasa gitu. Ngaji pun Tok Guru Kedah ada, Tok Guru Perak ada, Perak Ilia ada, Perak Ulu ada, Tok Guru yang Kuala Lumpur pun ada. Dia punya bahasa, murid ni dia ikut Tok Guru lah kan. Ingat Tok Guru ni cakap ni, dia bahasa Perak, saya bahasa Perak. Minta maaf kalau saya punya bahasa tu cacat berbat. Tak, saya piawaikan pada satu bahasa baku. Minta maaf kalau saya punya penyampaian begitu yang tak ada persesuaian dengan tuan. Minta maaf satu. Dan saya sendiri macam mana dia, kalau ada tuan-tuan nak komen dari segi penyampaian laju sangat ke, saya terima tu. Pasal saya rasa tuan-tuan boleh faham. Tapi kalau tuan-tuan agak tak faham, ataupun tuan-tuan nak kata saya ni menyimpang banyak, ustaz cerita tu banyak sangat, kitab sikit je, saya terima dan saya boleh insya-Allah ejahkan tu. Kalau dalam masa mengajar pun ustaz, belajar tak? Patah balik. Saya terima. Saya tak suka terlalu formal dalam belajar. Okey, wallahu a'lam tentang saya. Dan kita berhenti situ, kita tangguh. InsyaAllah panjang umur, bulan depan pada
Minggu ketiga untuk sambung tauhid ni kita rehat sebentar untuk menyambung kuliah fiqh nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita sudah dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.